Dyslexia is a learning disability type thing, and it affects me in reading, but I also have dysgraphia, which affects me in spelling and writing. One thing that I have trouble with is I can't read my writing, so when my teacher asked me to read out loud my writing, I can't because I can't read my writing. Dyslexia doesn't mean you're stupid. It means you're really smart and different than other people. Menyadari bahawa simptom-simptom itu berpunca daripada masalah pembelajaran atau disleksia, Hawi menjalani program 3 bulan di Pusat Persatuan Disleksia Malaysia (PDM). Dan kini dia pandai mengenal huruf, nombor dan juga mengeja. Disleksia bukanlah suatu penyakit, ia adalah masalah pembelajaran di kalangan kanak-kanak yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang khusus. Di pusat disleksia contohnya, mereka belajar mengenal huruf dengan letterboard ini, iaitu menggunakan deria rasa untuk merasa sendiri untuk mengenal huruf berkenaan dan juga melalui deria pendengaran, iaitu phonetics untuk belajar mengenal huruf. Adik, macam mana eja cat? Cat. Okay, very good. Kedua Aisyah dan Hamdan juga berharap ibu bapa lain peka terhadap perkembangan anak mereka sekiranya mempunyai simptom-simptom disleksia. Seperti satu kecacatan tersembunyi, ramai yang tidak menyedari disleksia merupakan suatu masalah pembelajaran serius dalam kalangan kanak-kanak. Mojo kanak-kanak seperti Habil belajar memperbaiki kelemahan mereka sekaligus berpeluang memperkembangkan potensi yang ada. But it would be easier if I learned it this way. A majority of our dyslexic students are very visual learners, very hands-on, very tactile and kinesthetic learners. Oh, what's that one? Book. Okay, find a book. Okay, now what does that say? There's no better way than using large gross motor movement in something that's very tactile, and sometimes that could be sand, that could be shaving cream. Just making it very tactile, they can understand the concept, they can get it into long-term memory, and then more importantly, they can apply it across the board. Hey, what are you guys doing with all of this stuff? We're programming these lights to blink to to Beethoven's Fifth Symphony. They need to be actively involved because they are not able to hold on to that information without that kind of instruction. It may take time, but when they see positive results, when they see success, Look at you! then they try.
and they take risks and they make the progress. Bayangkan pertama kali seorang murid berada di dalam kelas dan menyadari dia tidak dapat membaca dan mengira seperti kanak-kanak lain. Hakikatnya situasi ini kerap berlaku kerana dianggarkan dalam setiap 20 murid sekolah, terdapat seorang murid yang menghidap disleksia. Dan salah seorang daripada mereka, Muhammad Habil Luqman Hamdan, 8 tahun. Ini sebahagian daripada boleh dianggap sebagai dasar sifat penolakan. Ya. Ya, maknanya sesiapa saja masuk jangan takut dan pihak sekolah atau kemudian takkan menolak. Jadi apa lagi perkara-perkara yang barangkali ibu bapa yang memiliki anak yang risau ni kalau hantar ni macam manalah, baik-baik jangan hantar. Betul. Dia macam ni. Sebenarnya bila kita kata dasar sifat penolakan ni memanglah kita di kementerian sebenarnya memang kita menerima anak-anak ini. Dalam peraturan-peraturan pendidikan khas kita dinyatakan kita menerima pelajar-pelajar yang telah boleh menguruskan diri sendiri. Okey. Tetapi bila kita katakan kita buat pemantapan dasar sifat penolakan pada tahun 2019, ya, yang seperti telah diumumkan dalam parlimen dan sebagainya, makna kita galakkanlah ibu bapa sebab kadang-kadang ada ibu bapa dia tidak mendaftar anak dalam kita punya sistem. Jadi ibu bapa takut hantar anak sebab tidak didaftarkan. Jadi tak tahu pun mana nak hantar. Jadi tahun lepas kita nyatakan walaupun tidak berdaftar, datanglah bawa anak itu. Kita tempatkan di kelas-kelas yang sepatutnya. Dan kita kata orang kalau bisa kata belum daftar, kita bagi borang pendaftaran. Kita telah membuat keputusan untuk mengadakan program disleksia di mana saya sendiri ada pengalaman atau isteri saya dia cikgu, dia membantu banyak budak-budak sekolah tingkat darjah 3, 4, 5 tidak dapat membaca dan menulis. Lepas itu dia adakan program bersama terapi 3 bulan je untuk mengenal pasti macam mana dah baca ABCD, Lepas itu budak ini dah pandai baca. Mana-mana dia jumpa isteri saya, dia salam, dia cakap terima kasih. So budak-budak ini sebenarnya yang ada masalah-masalah disleksia ini perlu diberi peluang, right, untuk mengenal masalah mereka. So oleh itu bila dia dewasa nanti dia boleh jaga diri dia dengan baik, tak perlu bergantung kepada sesiapa. Dan masalah-masalah disleksia adalah banyak orang, ibu bapa pun tak tahu apa masalah yang mereka mengalami. Pasal itu kita ambil disleksia sebagai satu program sempurna. Ini pun bulan Oktober sebenarnya bulan kesedaran disleksia. Cadangan penambahbaikan PDPC kepada responden sekiranya saya menjadi guru di sekolah tersebut ialah guru boleh menggunakan bahan mawjud dengan lebih kreatif. Guru boleh menggunakan bahan mawjud seperti plasticine, tanah liat dan sebagainya di dalam pembelajaran di kelas. Guru boleh mengajar murid untuk membentuk abjad seperti huruf, nombor dan membuat bentuk seperti bulatan dan segi empat. Hal ini dapat merangsang daya ingatan murid serta membentuk kreativiti mereka. Menggunakan kaedah pembelajaran multisensori ataupun yang kita panggil pelbagai deria. Okey, pelbagai deria ni maksudnya kita akan menggunakan sentuhan, pendengaran, penglihatan, pergerakan, suara macam itulah. So kita gunakan semua deria kita untuk proses PNP tu. Sebagai contoh, aktiviti dulang pasir. Buat dulang pasir, kita akan buat pasir dekat dalam satu dulang dan kita akan ajar dia murid-murid untuk contohnya buat huruf A. So kita buat huruf A, so bila dia rasa ada dia sentuhan tu, dia akan buat lebih ingat, lebih menarik untuk pelajar disleksia untuk belajar dengan lebih efektif lah. Mengajar murid disleksia mestilah menggunakan kaedah pembelajaran yang menyeronokkan dan kreatif. Contohnya, belajar sambil bermain dengan hobi klasik seperti teka silang kata. Perkara ini akan merangsang murid untuk lebih berminat dengan sesi pembelajaran. Memodifikasikan kepada kurikulum biasa, iaitu cikgu tu sendiri perlu mengubah suasana kawasan persekitaran dari bilik darjah kepada kawasan yang biasa, supaya pelajar tu sendiri dapat membiasakan diri dengan kawasan orang awam ataupun dengan membiasakan diri dengan
masyarakat luar. Guru perlu menjalankan pembelajaran dan pengajaran secara whole picture. Maksudnya, PDP memberikan pengajaran secara menyeluruh terlebih dahulu. Contohnya, di dalam kelas, guru menyatakan bahawa kita akan belajar untuk menggabungkan bunyi suku kata supaya murid-murid tahu bagaimana suatu perkataan itu terbina. Dengan itu, mereka tidak perlu mengingat semua perkataan yang ada. Perubahan daripada abstrak kepada konkret atau dalam bahasa mudanya bermaksud perubahan daripada maya kepada nyata. Sebagai contoh, seorang guru digalakkan untuk menggambarkan sesuatu objek dalam bentuk fotografi ataupun gambar berbanding menyuruh muridnya untuk membayangkan objek tersebut. Hal ini kerana sesetengah murid sukar untuk membayangkan objek tersebut dengan jelas. Para guru pendidikan khas perlu didedahkan dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelajar-pelajar disleksia. Sebagai contoh, mengikuti kursus atau program yang mendedahkan tentang pelajar-pelajar disleksia dan teknik-teknik yang perlu digunakan semasa mengajar pelajar-pelajar disleksia. Menggunakan kaedah interaksi yang berkesan. Saya percaya dengan menggunakan interaksi yang betul kepada pelajar, pelajar dapat memahami sesuatu perkara itu dengan lebih cepat dan berkesan.